dari Sencana dari kos Diploma Culinary Art. Ini adalah merupakan video kreatif kumpulan kami untuk subjek etika dan peradaban bagi semester 3. Tajuk yang kami pilih adalah Malayan Union, dan saya akan menerangkan apakah itu Malayan Union. Malayan Union telah ditubuhkan pada tahun 1946 selepas sejurus habisnya Perang Dunia Kedua. Malayan Union telah pun dibina dan untuk bertujuan menghapus kedudukan istimewa orang Melayu dan menggantikannya dengan memberi hak istimewa kepada bukan bangsa Melayu. Ini juga bertujuan untuk memodernkan ekonomi tanah Melayu pada masa itu, dan juga memberi keistimewaan seperti memberi kewarganegaraan kepada bukan berbangsa Melayu. Tetapi Malayan Union pada masa itu telah mendapat sambutan yang kurang baik dan telah dibubarkan pada tahun 1948 dan seterusnya digantikan dengan federasi. Malayan Union tidak mempunyai pengasas tunggal ataupun pengasas ataupun disebut perancang untuk membina ataupun membangunkan sistem Malayan Union pada masa tersebut. Malayan Union telah ditubuhkan atas arahan kolonial British di Malaya setelah Perang Dunia Kedua. Ini dibentuk atas arahan sekretaris kolonial saat itu, iaitu Arthur Shrews Jones, serta melibatkan peranan berbagai pejabat koloni British pada masa itu. Nama saya Natasha Zwani binti Rahman Safi'i, nombor matrik H001091, program SHTM Diploma in Culinary Arts. Objektif Malayan Union. Objektif sebenar Malayan Union adalah untuk mengubah status politik, sosial dan ekonomi negeri-negeri di tanah Melayu. Yang pertama, konsolidasi administratif, menggabungkan negeri-negeri Melayu menjadi satu unit administratif untuk memudahkan pengaturan pemerintahan dan kebijakan kolonial. Nombor dua, perlucutan kuasa Melayu, membatasi dan mengurangi kekuasaan politik serta hak-hak khusus yang dimiliki oleh orang Melayu. Yang ketiga, modernisasi dan pembangunan ekonomi untuk membangunkan aktiviti permodenan dan menarik pelaburan asing dan memperluaskan aktiviti perdagangan antarabangsa. Yang keempat, pemberdayaan dan Melayu, memberoikan kesempatan yang lebih besar bagi non-Melayu termasuk etnis Cina, India untuk mendapatkan kewarganegaraan dan hak-hak politik yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Salihin. Kos saya DCA SEM 3. Nombor matrik saya H001095. Hari ini saya nak membentangkan kesan positif pembentukan Malayan Union. Peningkatan administratif Malayan Union pada menggabungkan negara-negara yang berbeza menjadi satu unit administratif. Yang kedua, modernisasi ekonomi, mendorong pemodenan ekonomi Malaya dengan memperluaskan aktiviti import ekspor. Yang ketiga, memberikan kelebihan kepada non-Melayu, memberikan hak kepada kaum-kaum non-Melayu dan menyebabkan mereka mendapat kewarganegaraan. Dan itu saja. Terima kasih. Saya Nur Syakina binti Muhammad Azhar dari kos Culinary Art yang bernomborkan kad matrik H001085. Dari kesan negatif pembentukan Malayan Union pula, perlawanan dan ketidakpuasan orang Melayu menyebabkan penentangan keras terhadap nasionalis Melayu. Ini kerana mereka menganggap itu adalah sebuah ancaman terhadap hak-hak istimewa orang Melayu yang sudah dimansurkan pada ketika itu. Selain itu, penghapusan hak-hak Melayu dengan perwujudan kuasa Melayu dapat mengurangi hak-hak politik dan status orang Melayu.
Di samping itu, ketegangan antara etnis menyebabkan ketegangan antara kepelbagaian kelompok kaum, terutamanya kaum Cina dengan Melayu. Dan perilaku protes menyebabkan penunjukan perasaan dan ketidaksetujuan pembentukan Malayan Union. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Deni Haikal bin Sawari dari kos DHM Hotel Management. Nombor matrik saya H000186. Pembubaran Malayan Union. Malayan Union telah dibubarkan akibat pembantahan sistem yang menyebabkan kaum Melayu tidak berpuas hati dan menunjuk perasaan serta memprotes Malayan Union. Akhirnya, Malayan Union dibubarkan dan diganti dengan Federasi Malaya. Meskipun keputusan jangka pendek terhadap ketidakpuasan hati Melayu, peristiwa ini juga mengindikasikan kegagalan dan ketegangan yang muncul akibat implementasi Malayan Union. Untuk konklusi untuk Malayan Union pula, konklusi Malayan Union adalah Malayan Union adalah satu strategi kerajaan pada masa itu untuk memodernkan ekonomi tanah Melayu pada masa tersebut, tetapi ditentang hebat oleh orang Melayu kerana ada impak negatif yang diterima oleh orang berbangsa Melayu, kerana hak istimewa orang berbangsa Melayu telah pun ditarik oleh pihak kerajaan pada masa itu kerana telah ditubuhkannya satu konsep itu Malayan Union tadi. Dan itu adalah menyebabkan ada satu berlakunya tantangan yang hebat kepada kerajaan pada masa itu kerana ada impak negatif terutamanya pada pihak Melayu. Jadi cara atau konsep Malayan Union ini telah pun gagal dan telah pun digantikan kepada Federasi Malaya untuk memulihkan semula keadaan tanah Melayu pada ketika itu. Jadi untuk pada buat masa sekarang, Malayan Union hanyalah satu sejarah yang itu adalah konsep untuk memodernkan ekonomi negara pada masa tersebut, tetapi tidak percaya kerana ada impak-impak yang negatif diterima oleh kaum Melayu pada ketika itu. Jadi untuk menubuhkannya semula pada masa sekarang pada pandangan kami, kesimpulan kami adalah ianya tidak relevan lah pada masa sekarang kerana itu akan menyebabkan berlakunya semula tantangan seperti yang pada tahun Malayan Union ditubuhkan. Itu sahaja daripada kesimpulan kami tentang penerangan tajuk Malayan Union untuk video kreatif etika dan peradaban. Thank you, bye bye, ciao.